Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, kami ingin membentangkan tentang program kecekapan tenaga dan teknologi hijau di Malaysia bagi tugasan 2 subjek PAKK 1122 iaitu pengenalan asas kelestarian alam dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi program yang telah kami pilih adalah Green Navy iaitu ke arah TLDM Lestari. Ahli kumpulan ini terdiri daripada 2 orang ahli iaitu saya sendiri, Nur Farah Natasha binti Mansur dan Siti Nur Aisyah binti Azhar. Pengenalan. TLDM telah memperkenalkan program Green Navy pada tahun 2016 bagi menyokong dasar teknologi hijau negara. Program ini telah mensasarkan bidang-bidang yang menyumbang kepada kadar pembebasan karbon yang tinggi, seterusnya menggariskan strategi serta plan tindakan yang sesuai ke arah pengurangan pembebasan karbon. Green Navy telah menekankan 4 tonggak dasar teknologi hijau negara iaitu yang pertama adalah tenaga di mana ia adalah usaha untuk mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Yang kedua adalah alam sekitar iaitu memelihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Yang ketiga adalah ekonomi iaitu meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Dan yang terakhir sekali adalah sosial, iaitu meningkatkan kualiti hidup untuk semua masyarakat agar dapat dihidup dengan harmoni dan lebih selesa. Baiklah, seterusnya saya, Siti Nur Aisyah binti Azhar, akan membentangkan tentang konsep dan kesan Green Navy. Yang pertama adalah konsep Green Navy, di mana konsep Green Navy merupakan salah satu usaha tentera laut di Raja Malaysia atau juga dikenali sebagai TLDM ke arah menyokong dasar teknologi hijau negara yang memfokuskan kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar, seterusnya meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Pelan Green Navy ini juga merupakan salah satu garis panduan yang digunakan dalam memastikan pelaksanaan program yang menyokong kepada dasar teknologi hijau negara secara efektif, berkesan, efisien dan sistematik. Seterusnya adalah peranan Green Navy, di mana yang pertama adalah ia menyediakan satu rangka kerja untuk pembangunan kapasiti modal insan bagi memenuhi keperluan untuk membangunkan dan mengamalkan teknologi hijau. Seterusnya adalah meningkatkan kesedaran, galakan dan promosi di kalangan warga TLDM bagi mengaplikasikan teknologi hijau dalam aktiviti seharian. Yang ketiga adalah menyediakan strategi bersesuaian yang komprehensif bagi pelaksanaan teknologi hijau yang berkesan. Dan akhir sekali adalah membuat keputusan ke atas sebarang aktiviti operasi dan pembangunan yang dijalankan agar memberi keutamaan kepada elemen teknologi hijau. Objektif Green Navy yang pertama adalah meningkatkan pendidikan dan kesedaran warga terhadap kepentingan penjagaan alam sekitar serta menggalakkan penggunaan teknologi hijau secara meluas. Yang kedua adalah mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga dalam setiap program atau aktiviti yang dilaksanakan. Seterusnya, mengurangkan pembebasan gas rumah hijau yang boleh menjejaskan alam sekitar dan pemanasan global. Yang keempat adalah memastikan pembangunan yang mapan demi pemeliharaan alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Yang kelima, membangunkan kapasiti warga untuk memiliki kemahiran yang bersesuaian dalam amalan teknologi hijau. Dan yang akhir sekali adalah meningkatkan kecekapan dalam pengurusan sama ada dari segi pengurusan tenaga, air maupun sisa pepejal. Strategi pelaksanaan telah dilakukan bagi mencapai objektif Green Navy, iaitu yang pertama adalah kefahaman dan kesedaran menyeluruh, di mana promosi yang efektif dan kesedaran terhadap program merupakan faktor utama bagi mempengaruhi kejayaan pelaksanaan Green Navy. Yang pertama adalah promosi secara berterusan menggunakan mekanisme yang efektif serta aspek pendidikan dan penyebaran maklumat melalui program yang komprehensif bagi meningkatkan kesedaran warga terhadap kepentingan program Green Navy. Menjadikan subjek berkaitan dengan teknologi hijau dan pemeliharaan alam sekitar sebagai salah satu silibus di semua pusat latihan TLDM. Penganjuran program-program
yang menyokong kepada pelaksanaan Green Navy agar objektifnya dapat dihayati dengan lebih jelas melalui penglibatan Navy People yang menyeluruh. Seterusnya, mengadakan program-program kesedaran yang bersesuaian untuk menggalakkan pengamalan teknologi hijau dalam kehidupan seharian warga. Yang kedua adalah pembangunan kapasiti berterusan ke atas warga bersesuaian dengan kaedah yang praktikal untuk membantu pembangunan dan pelaksanaan teknologi hijau yang mampan. Pelaksanaan strategi ini boleh dicapai melalui pembangunan program dan pengukuhan program latihan serta pendidikan berkaitan teknologi hijau. Program latihan semula dan skim pelapis untuk meningkatkan kemahiran warga yang separa terlatih bagi memenuhi keperluan pengimplementasian Green Navy. Seterusnya adalah pengiktirafan dan pensijilan ke atas markas, unit atau warga yang komited dalam pelaksanaan Green Navy. Seterusnya, mengukuhkan jalinan kerjasama strategik bersama agensi kerajaan maupun sektor swasta yang berkepakaran dalam bidang teknologi hijau. Strategi yang ketiga adalah perancangan dan pelaksanaan bersistematik, di mana ia menyediakan perancangan dan pelaksanaan yang menepati objektif program Green Navy serta pengarahan yang dikeluarkan oleh pengurusan tertinggi TLDM dari semasa ke semasa. Perancangan plan tindakan yang komprehensif perlu mengambil kira dasar dan pengarahan yang dikeluarkan di peringkat nasional, ATM dan TLDM. Hal ini bertujuan untuk memastikan aktiviti yang dilaksanakan mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan. Perancangan dan pelaksanaan juga hendaklah mengambil kira aspek pengurusan keuangan secara berhemah, pendekatan secara kolaborasi ataupun kerjasama dengan agensi dan rakan strategik TLDM boleh dipertimbangkan untuk memastikan pelaksanaan program yang lebih berkesan. Strategi yang terakhir adalah pemantauan dan penyelarasan efektif, di mana ia memfokuskan kepada usaha pemantauan dan penyelarasan program secara bersistematik bagi tujuan memastikan pelaksanaan menepati objektif yang telah ditetapkan. Ia juga turut memberi perhatian kepada usaha memupuk penerimaan warga melalui pewujudan organisasi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program berkaitan Green Navy. Pewujudan organisasi yang bersesuaian penting untuk meningkatkan keterampilan semua pihak yang berkepentingan melibatkan aspek pertama, penubuhan jawatan kuasa bersesuaian untuk memantau pelaksanaan program dan inisiatif yang telah dirancang. Seterusnya, pelantikan individu atau pasukan yang bertanggungjawab melaksanakan sesuatu program dan inisiatif. Mengukur pencapaian pelaksanaan inisiatif atau aktiviti secara berkala seperti melaporkan prestasi pencapaian inisiatif serta perkembangan inisiatif kepada pihak pengurusan dari semasa ke semasa. Baiklah, pada kali ini saya akan membentangkan tentang 9 kesan daripada program Green Navy. Kesan yang pertama adalah pembebasan karbon daripada kenderaan di pangkalan-pangkalan TLDM dapat dikurangkan. Hal ini kerana kurangnya penggunaan kenderaan di pangkalan TLDM. Hal ini berlaku kerana pembinaan infrastruktur yang menggalakkan warga TLDM untuk menggunakan laluan pejalan kaki dan menunggang basikal. Aktiviti ini adalah daripada kesan inisiatif TLDM di bawah pengurusan pengangkutan. Baiklah, kesan seterusnya adalah penggunaan kenderaan dapat dioptimumkan kerana amalan berkongsi kenderaan. Perkara ini juga dilaksanakan dalam pangkalan TLDM. Kesan yang ketiga adalah bahan buangan di laut dapat dikurangkan. Hal ini boleh berlaku dapat direalisasikan kerana aktiviti retrofit ataupun aktiviti pengubahsuaian dijalankan ke atas peralatan-peralatan kapal. Aktiviti ini juga dapat menyumbang kepada pengurangan pembebasan karbon. Poin seterusnya adalah tenaga elektrik digunakan secara cermat, hemat dan berkesan. Hal ini berlaku kerana dengan wujudnya sistem pengurusan tenaga yang cekap yang akan memberikan kesan langsung kepada usaha penjimatan tenaga di semua peringkat markas dan unit. Pengurusan tenaga yang telah dibuat di TLDM termasuk komitmen pengguna, memahami penggunaan tenaga, perancangan dan organisasi, implementasi dan juga pengesahan, pemantauan dan pelaporan.
Seterusnya pula adalah daripada Green Navy dapat mengurangkan atau menjimatkan penggunaan sumber air. Perkara ini dapat dilakukan, sumber air dapat digunakan secara optimum kerana penggunaan teknologi yang dapat membantu dalam pengurusan air yang cekap seperti sistem penuaian hujan. Seterusnya pula adalah mewujudkan persekitaran yang bersih. Hal ini dapat dilaksanakan apabila wujudnya sistem pengurusan sisa pepejal secara menyeluruh, bersepadu dan juga efektif yang diadakan di pangkalan TLDM. Kesan yang ketujuh pula adalah mengurangkan kandungan karbon dioksida di udara selain mewujudkan persekitaran yang segar dan bersih. Ini dapat dijalankan dengan melaksanakan penanaman pokok di seluruh kediaman TLDM secara terancang. Dan seterusnya adalah mengurangkan penggunaan bahan berbahaya, menjimatkan tenaga elektrik dan memanjangkan jangka hayat penggunaan ICT. Ini dapat dilaksanakan di bawah aktiviti ICT hijau, di mana kesan daripada aktiviti ICT hijau ini menggunakan inisiatif kepada amalan dari segi pengeluaran, penggunaan dan pelupusan komputer, pelayan atau server, serta alat-alat aksesori komputer seperti monitor, tetikos, pencetak dan juga peralatan rangkaian secara berkesan dan efektif dengan memberi kesan yang minimum atau tiada kepada alam sekitar. Akhir sekali adalah mengurangkan penggunaan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Kesan ini dapat direalisasikan apabila wujudnya penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti cahaya matahari, angin, hujan, ombak dan geotermal yang digunakan pakai dalam pangkalan TLDM. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya akan menjelaskan tentang dua aktiviti yang telah dijalankan di bawah pelan Green Navy, iaitu aktiviti pertama adalah Hari Tanpa Karbon di pangkalan TLDM, di mana ahli TLDM menggunakan basikal atau hanya berjalan kaki ke serata TLDM atau ke mana-mana markas di bawah TLDM. Aktiviti seterusnya adalah program pembinaan pusat pengumpulan bahan kertas semula yang dibina menggunakan bahan terbuang. Sekian sahaja daripada saya, Siti Nur Aisyah binti Azhar, dan juga rakan pembentang saya, Nur Farah Natasha binti Mansur. Terima kasih.